أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini, pada hari ulang kaji kita pada hari Ahad ini untuk terus kita melihat kepada halaman 170 hingga 174. Semalam sudah pun kita melihat kepada perbincangan 5 halaman yang sudah pun kita lihat daripada hari Isnin hingga hari Jumaat, dan pada hari ini kita bertuah untuk terus bersama dengan Al-Fadil Ustaz Amir Rahman. Selamat datang Ustaz. Terima kasih sudi hadir kembali Ustaz. Tirmizi, apa khabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kita bersama tetamu yang biasa kita undang Ustaz. Ya, alhamdulillah ya, untuk terus kita belajar dan juga terus kita melihat kepada ilmu-ilmu tajwid tentang taranum, tentang bacaan sebagai satu galakan untuk sama-sama kita berinteraksi dengan Quran, terus baca, terus kita faham, terus kita amal dengan kaedah yang betul, dengan kaedah berdasarkan kepada ilmu yang sahih yang diambil daripada individu-individu ulama, pendidik yang berkaliber, yang mempunyai asas sehingga susu galur itu dibawa sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari ini kita berada pada halaman 170 hingga 174. Saya menjemput pada tuan-tuan untuk share di Facebook untuk maklumkan pada rakan-rakan yang mungkin tertinggal, dan kita nak baca bersama pada hari ini ya, menyambung kepada kisah Nabi Musa ya, sebagaimana kita dah lihat semalam. Hari ini kita lihat balik semula pada ayat 156 yang sudah pun dibacakan sebentar tadi. Tapi kita mulakan dahulu dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali dahulu. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan daripada Ummul Quran Al-Fatihah memulakan majlis kita pada hari ini bersama dengan tuan-tuan, adik-adik yang berada di rumah. Terus kita ingin bersama dengan Ustaz Amir Rahman dan juga Ustaz Tirmizi pada hari ini untuk kita membaca 5 halaman ayat-ayat pilihan. Dalam masa yang sama kita ingin berdiskusi tentang bagaimana tentang budaya membaca dengan fakta-fakta, dengan ilmu-ilmu semasa yang perlu kita fahami. Dalam masa yang sama ia adalah asas untuk kita menguatkan persediaan Ramadan. Sudah tidak lama lagi Ustaz ya, kita dah tak lama lagi Ramadan. Ramai yang nak belajar Quran, nak membuat persediaan untuk Ramadan, tapi dalam masa yang sama kita jangan tersilap kelas ya. Cari pada guru-guru yang mempunyai asas kepada ilmu yang benar, agar kita tahu bahawa sebenarnya di online ini macam-macam jenis ada, tapi kita tahu bahawa ilmu ini perlu diambil daripada sumber yang benar, yang bukan memudah-mudahkan, bukan juga menyusah-nyusahkan, tetapi yang dimudahkan oleh Allah, yang dimudahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ambil. Dan ini yang kita ingin belajar sedikit sebagaimana yang dinyatakan pada ayat 156 pada halaman 170, doa oleh kaum Nabi Musa ya, apabila menyatakan waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaik, iaitu tuliskanlah, tentukanlah bagi kami ini di dunia ini kebaikan, dan di akhirat nanti kami ini kami bertaubat kepadamu ya. Jadi apa maksud yang kita dah belajar semalam dan pada minggu ini, iaitu hasanah yang dimaksudkan di sini ialah dapat mengikuti kepada ajaran Nabi Musa alaihissalam, mengikut pada hidayah ya, dan sampai ke akhirat pun juga mendapat hidayah. Inna hudna ilaik, kami ini bertaubat kembali kepada jalan hidayah. Dan ini membawa pada perkataan Yahudi itu sendiri. Yahudi adalah orang yang diberi hidayah, tetapi ada yang respon dengan baik, ada yang tidak memberi respon dengan baik. Macam kita lah, kita digelar sebagai umat Islam, ada yang telah lahir dalam keadaan Islam, diberikan keislaman, tapi ada respon cara baik, saya committed untuk menyerah diri kepada Allah. Ada yang degil ataupun tidak mahu menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah menyatakan pada ayat ini, qala azabi ya, sesungguhnya azabku ini usibu bihi man asya. Usib ini seperti anak panah Ustaz ya. Kalau katakan busur itu dia terus tuju kepada dia punya bullseye je tu, itu adalah usib. Maksudnya ialah apabila Allah nak mengenakan sesuatu azab, dia tak tersilap alamat. Ya, tak tersilap alamat, hanya kena kepada orang yang zalim sahaja azab ya. Ujian dengan azab dua perkara yang berbeza ya. Kalau ujian itu kena pada semua orang, tetapi kalau azab ini hanya kepada orang yang ditentukan saja. Tetapi menariknya apa? Wa rahmati wasi'at kullasyai, bahawa rahmat Allah ini meluas kepada setiap sesuatu. Malah kepada Firaun pun dapat rahmat Allah, kepada Ah Chong, kepada Donald Trump pun dapat rahmat daripada Allah ya, kullasyai. Tapi macam mana saya nak dapat rahmat ini terus menerus? Allah menyatakan fa sa'aktubuha, kami tuliskan, kami tetapkan bagi orang yang bertakwa, orang yang bayar zakat, dan orang yang sentiasa beriman kepada ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah review kita bahawa kita perlu kuatkan takwa, bahawa rahmat itu berkekalan sampai akhirat. Kalau tidak, dapat dekat dunia saja, dapat makan sedap. Ustaz ya, Ustaz favorite apa Ustaz? Nak tanya juga, tak lama tak perkenalan nak tanya Ustaz suka makan apa, tapi taklah dapat hari ni kan. Okey. Ustaz suka makan apa? Saya suka makan yang masakan Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Memang Ustaz asal Negeri Sembilan ya? Ya. Okey. Ya. Tapi kalau Ustaz makan masak lemak pedas-pedas tu tak kacau suara ke?
Alhamdulillah okey. Alhamdulillah. Dah biasa kot. Okey. Dah biasa. Dah biasa. Okey. Baik, jadi rahmat itu untuk dapat makan di sini kita doa juga ya bersama untuk terus sampai ke syurga mendapat rahmat daripada Allah. Syaratnya ialah kita bertakwa, bayar zakat, makin takwa makin bersedia untuk mengeluarkan zakat ya. Bukan sekadar sedekah itu dah memang biasa, tapi dia nak mencari harta untuk dizakatkan. Dan ketiganya, makin kuat bayar zakat, makin keimanan kita pada ayat-ayat Allah ya, fenomena-fenomena yang terjadi, ayat-ayat dalam Quran, dalam alam fil kaun ini, pada kejadian alam ini, kita makin kuat imannya ya. Kerana apa? Kerana kita take action. Hanya orang yang take action, ambil tindakan dengan takwa, dengan bayar zakat, baru dia rasa Tuhan ini besar dalam hidupnya dan dia rasa bahawa Allah bagi macam-macam. Kalau tidak, dia mengambil enteng ya, dia rasakan bahawa mungkin dia dari segi solat dia jaga ya, tetapi dia baca Quran, tetapi bila suruh derma, bayar zakat sebagainya, dia macam kedekut. Itu menyebabkan tertutup pintu untuk mengenal lagi kepada ayatina ya. Dan itu yang kena kepada Bani Israel. Sebahagiannya itu kerana mereka mementingkan diri sendiri ya, kesannya ialah dia mudah untuk mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini pelajaran pada halaman 170 bercakap tentang orang yang beriman itu ikut kepada Rasul dekat-dekat. Ikut Rasul dekat dan mereka itu menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran dan menghalalkan mana yang baik, mengharamkan perkara yang buruk-buruk. Dan juga apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawakan ialah meringankan israhum pada ayat yang ke-157. Beban-beban dan juga belenggu-belenggu kepada Bani Israel. Mereka tak boleh makan apa ustaz ni, kalau nak bertaubat tu kena bunuh diri kan, syariat pada zaman Nabi Musa. Kemudian tak boleh makan lemak yang kecuali yang tepi-tepi itu saja, daripada binatang tertentu tak boleh makan. Tetapi bila sampai syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benda itu dah okey dah ya. Kalau orang Nasrani itu tak boleh kahwin, dah boleh kahwin dah, berbanding dengan dalam agama Kristian. Jadi dalam kehidupan kita ini, kita dah dapat Nabi wa yadau anhum israhum wal a'lal. Nabi membebaskan daripada beban dan belenggu. Jangan kita susah-susahkan. Bercakap tentang belenggu, menyusahkan ni ustaz ya. Dalam baca Al-Quran ini, ada tak dalam pengalaman ustaz melihat kepada cikgu-cikgu yang dia bila mengajar tu memudah-mudahkan sangat ataupun menyusah-nyusahkan sangat? Pasal ini adalah antara ciri wa ulaika humul muflihun ayat 157 kan, yang kita nak jaga-jagalah, tak nak pula bila belajar tu terjumpa cikgu menyusah-nyusahkan sangat, ataupun tak apalah, tak payah nak ikut makhraj Arab, jadi Melayu pun cukup. Boleh ustaz kongsikan apa panduan untuk kita sebagai macam saya lah kan, nak belajar mencari cikgu macam mana yang sepatutnya? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton dan rahmati Allah sekalian. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita ni, apa perkara pun kita perlu ambil jalan yang pertengahan ya. Makan, minum ya, tidur dan sebagainya, kita ambil yang pertengahan kerana kita tak nak jadi satu beban dan juga tak nak jadi satu keringanan ya. Umpama kita lihat zaman sahabat lu, ada sahabat yang nak berpuasa tiap-tiap hari dan Nabi larang kerana itu akhirnya akan membebankan. Jadi dalam pembacaan Al-Quran juga dia ada istilah dipanggil at-takalluf ya. At-takalluf, takalluf ni maksudnya memberatkan sangat ya, ataupun tasahul, memudahkan sangat ya. Jadi takalluf ni ada ketikanya perlu ya, sebagai seorang guru ya, untuk kita kata memberi satu kefahaman yang benar-benar. Sebab dia sebut dalam ada beberapa penulisan saya baca, dia kata takalluf ni maknanya bersangatan ni dia perlu, dia terbahagi pada dua, mahmud dan juga mazmum. Maknanya bersangatan yang dipuji dan bersangatan yang dikeji. Dipuji itu maksudnya apa? Waktu kita kata mula-mula seseorang itu nak belajar, kita kena beri penekanan dulu. Contoh ra, dia sebut ra, tak boleh mudah-mudah. Ra, kita tekan sikit ra. Rabbana, nak menunjukkan ra tu tebal kan. Tapi bila dia dah dapat satu step, dia dah mahir sikit, dia tidak perlu baca lagi seperti mana ketika mula-mula itu.
Okey, nak pastikan dia makhraj tu betul ya. Betul saja. Okey. Guru tu mungkin dia tekan suara tu untuk nak beri peringatan atau nak beri tumpuan pada perkara ini. Rabbana, tekan contoh suara. Tapi bila orang tu dah biasa Rabbana, dia tidak timbullah isu lagi kita nak lebih tekan. Bila dah terlebih tekan, dia akan jadi mazmum. Dia akan jadi benda yang susah dan di kita istilah mazmum ni dikejilah di sisi syarak. Jadi kita berlebih-lebihan dalam satu-satu perkara yang kadang-kadang perkara itu tidaklah menjadi satu keperluan sangat pun ya. Dalam pembacaan Quran. Contoh mungkin sekarang ni orang 2-3 hari ni orang banyak bertanya tentang an-nabru. Keluar apa dia an-nabru. Saya pun tak pernah dengar istilah an-nabru ni pasal belajar tak pernah pula istilah tu Ustaz ya. Jadi kita lihat dulu pun kita belajar pun kita tak pernah jumpa bab an-nabru ni di Malaysia khususnya lah kan. Cuma akhir-akhir ni ada bila yalah pengaruh daripada kita kata tokoh-tokoh ulama daripada luar yang sampai kepada kita bacaan dia ataupun videonya, jadi di highlight. Jadi kita rasa perlu juga untuk kita faham ya. Tapi bukanlah satu perkara yang kita nak bagi penekanan sangat ya. Kerana an-nabru ni kalau saya baca sedikit, dianya bermula daripada dipanggil qawaid sautiyah ya. Cara-cara kita kata dalam masalah bahasa Arab tu sendiri, cara-cara untuk menuturkan satu perkataan. Macam kita cakap Melayu lah. Saya pernah dengar dulu Ustaz Fazrul, Ustaz Tamizi, ada satu lagu Melayu. Saya tak ingat lagu tu, tapi saya ingat dia punya frasa tu. Dia sebut bawa ladaku pergi. Bawa ladaku pergi. Okey. Dia nak sebut bawalah daku pergi. Okay. Tapi dia punya intonasi ataupun kita panggil waqaf ibtidak lah. Dia jadi bawa ladaku, seolah-olah kita dengar bawa ladaku pergi. Maknanya dia ada lada, dia ada cili, so orang tu bawa pergi. Sebenarnya dia nak kata bawalah daku pergi. Begitu. Jadi itulah sebenarnya kita boleh kata an-nabru. Maknanya dia tersilap dari sudut dia punya rhythm tu. Okay. Rentak tu. Jadi orang pun macam bawalah daku pergi ke bawa ladaku pergi. Begitu. Tapi itu dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Quran pun ada dibincangkan sedikit sebanyak berkenaan ilmu itu. Tapi saya kira ianya adalah sampai pada satu tahap seseorang tu sudah kita kata menguasai hukum-hukum asas tajwid. Dan juga mesti faham bahasa Arab sedikit sebanyak baru dia mula membuka pemikiran dia ke satu level yang lebih tinggi sedikit. Itu juga sebenarnya sebahagian daripada kita nak maknanya nak tadabbur Quran tu, kita faham kalimah dan sebagainya. Tapi kalau kita sebut pada orang awam gitu, dia akan jadi pening. Kita orang yang tak biasa dengar, maknanya kita nak baca macam mana? Contoh siratal ladzina an'amta, contoh. An'am dengan ta tu sebenarnya ta tu adalah dhamir, dah perkataan lain. Jadi takkanlah kita nak tekan an'amta alaihim. Jadi seolah-olah benda tu dia highlight jadi satu yang sangat mustahak untuk semua orang. Sedangkan kita maklum orang ramai ni masih kita kata bukan itu fokusnya. Jadi itu saya lihat perkara yang saya harap kita sama-sama untuk mengajak masyarakat kepada Quran ni, janganlah kita war-warkan dahulu perkara yang kita rasa hanya pada tempat yang tertentu aja untuk kita berikan ruang untuk orang bincang, bukan secara awam. Okey, terima kasih diucapkan pada Ustaz Amir Rahman memberi highlight tentang bagaimana kita mencari guru dalam belajar ini ya, kerana bercakap tentang guru terbaik kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dan bila mana-mana individu pendidiklah ya, kalau katakan saya kepada ibu ayah yang mengajar, mungkin cikgu-cikgu, ustaz-ustaz yang ada, kita nak mengambil kaedah begitulah ya, maksudnya kita bercakap fi uqulihim, pada kadar orang yang mendengar kita, dan jangan masuk kepada topik-topik yang sebenarnya bukan sebagai keperluan umum kan. Dia kalau dalam bab akademik contohnya bolehlah nak bincang pasal tajuk yang tak pernah dengar kan. Tetapi itu kalau pun di kalangan sesama profesional bangkai atas, profesional kan, di peringkat atas itu memang ada istilah khas yang perlu digunakan. Tetapi kita yakin juga bahawa di peringkat akademik tak nak berbincang tentang istilah-istilah yang terlampau ketat itu ya kepada orang awam. Kerana apa? Kerana ia boleh menimbulkan kepayahan tadi ya, menimbulkan kepayahan. Mungkin macam sahabat cakap tadi, dia nak sembahyang banyak kan. Sebenarnya mungkin Nabi pun memang sembahyang banyak kan, tetapi Nabi mengambil pendekatan jangan sampai pasal Nabi bukan sekadar teorinya sahaja, tetapi pelaksanaannya
malah kalau bercakap tentang tajwid ke apa sebagainya ini maksudnya tidaklah sampai perlu bab-bab yang tadi tu Ustaz ya, cara temponya apa sebagainya. Kalau tidak mungkin kita tidak berhadapan dengan pelbagai qiraat ya, perkara-perkara yang boleh kita bincang lebih tinggi di peringkat khusus, tapi di peringkat umum kerana kita nak kalau boleh di My Quran Time ataupun di peringkat awal di peringkat umum, masyarakat kenal Quran ini jatuh cinta dahulu ya, bukannya jatuh seksa. Okey, tahu bahawa dahlah selama ini rasa bahawa Quran ini susah kan, susah nak baca, orang bersambung-sambung, kemudian nak faham bahasa Arab ni susah. Yang itu asas pun dah rasa susah, ditambah lagi susah. Ditambah lagi kerana nak bawa topik baru kan. Perkara ini yang kita perlu jaga bersama. Jadi ini pelajaran daripada halaman 170 dan kita ingin bergerak lagi kepada halaman 171. Kita bercakap tentang waqatta'na humusnatai asyrata asbatan umama ya, pada ayat 160 itu, iaitu kaum Bani Israel ini dipecahkan ya, terbahagi kepada 12 golongan ya, dan diberikan wahyu kepada Nabi Musa apabila mereka minta air. Bila mereka minta air, Allah bagi. Bila mereka minta ataupun ketika berada panas, Allah berikan awan, wazallalna alaihimul ghamam. Allah turunkan manna wassalwa. Allah bagi macam-macam. Walaupun mereka ini pernah buat silap, tapi Allah bagi macam-macam. Tetapi apa yang berlaku, ada orang yang tersilap, Allah bagi macam-macam, dia masih lagi nak memilih kezaliman ya, masih lagi nak buat silap. Tetapi bagi orang yang terus beristighfar, ini yang kita belajar daripada ayat 160-161, orang yang beristighfar, Allah akan terus menambahkan lagi nikmat kepadanya. Ini yang kita akan dalami, sambung lagi sebentar lagi, tapi kita berehat sebentar. Kita kembali semula dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. بالله من الشيطان الرجيم وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون صدق الله العظيم. Surah
Astagfirullahalazim. Kita kembali semula dalam My Quran Time baca faham amal pada ayat 161 hingga 162. Sebentar tadi mengingatkan kepada kita tentang kisah awal surah Al-A'raf. Ya, surah Al-A'raf kita ada kisah Nabi Adam dan iblis. Dan apakah yang kita boleh belajar daripada Nabi Adam? Nabi Adam pernah membuat kesilapan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Dan apa yang berlaku pada ayat 161, Bani Israel pernah buat silap, diajarkan kepada mereka agar berkata hittah untuk mohon keampunan, tetapi apakah yang berlaku? Sebahagiannya betul dia memohon keampunan, mereka itu dibenarkan untuk masuk ke Baitul Maqdis mendapat kemenangan. Allah menyatakan sanazidul muhsinin, siapa yang terus membuat cemerlang, ihsan, maka seseorang itu terus akan ditambahkan oleh Allah nikmat dalam kehidupan. Seperti mana telah diberikan manna wassalwa, awan yang menjadi teduh ataupun air, 12 mata air. Tetapi apa yang berlaku pada ayat 162 itu, ada sebahagian yang menukar perkataan fabadal allazina zalamu minhum, iaitu dia menukar, katanya hittatun fi sya'irah, ya, dia memperli ataupun mempermain-mainkan pada Nabi Musa. Maksud lain bagi hittatun fi sya'irah itu adalah seperti yang bererti gandum. Dia main-mainkan, sepatutnya minta ampun tapi dia kata gandum kan. Kalau zaman sekarang ini orang cakap troll ustaz kan, ataupun dia suka memperolok-olokkan. Kita kena berhati-hati, terutama kalau bab agama jangan dipermain-mainkan, kerana Allah nyatakan pada ayat 162 ini, dengan sebab itu fa arsalna alaihim rijzan, Allah menghantar kepada mereka siksaan daripada langit kerana kezaliman yang dibuat, kerana ia mengikut kepada contoh iblis yang dilaknat oleh Allah SWT. Dah buat kesilapan, lepas itu terus mempersenda dan ingin mengolok-olokkan, nak mengajak lebih ramai lagi untuk berbuat kezaliman, ya, bukannya kembali mohon ampun daripada Allah SWT. Jadi ayat 161 162 ini adalah pelajaran penting untuk kita, dan dalam masa yang sama kita akan membaca beberapa ayat lagi selepas ini, tapi kita nak serah bersama dengan Ustaz Tirmizi, ya, pasal kita bercakap tentang bacaan ini ustaz, ya. Tadi kita bincang cari cikgu yang betul-betul dengan asas ilmu, ya. Selain daripada itu, apa lagi perkara yang perlu kita beri perhatian ustaz? Okey, kalau kita lihat tadi Ustaz Amir dan Ustaz Fazal kongsi macam mana sesuai dengan ukul, sesuai dengan laras ataupun level anak-anak murid kita. Kita nak ajar sesuatu, ada keutamaan dia. Dalam tajwid je bukan bila mengajar je, biasa orang kita belajar je suruh nun mati, turun dengan ba, iqlaq, ikhfa hakiki. Dia ada keutamaan dia. Kalau kita lihat ada keutamaan dia dalam tajwid sendiri. Tadi kita dah dengar tadi kupasan tersebut. Antara jalan untuk kita mencapai tadabbur Al-Quran, at-tariq ila tadabbur Al-Quran, Ustaz Fah boleh sambung. Yang pertama, antara kata para ulama seperti Dr. Abdul Rahman Al-Syahri kata, ialah al-qiraah as-sahihah, bacaan yang sahih, yang betul. So nak tanya tuan guru kita, apakah ciri-ciri bacaan yang sahih tadi, bacaan yang betul tadi, supaya mungkin orang awam di luar sana dapat dengar apa yang keutamaan yang mungkin seharusnya yang dibelajar berkenaan Al-Quran. Yang kedua, ketiga itu Ustaz tambahlah macam mana cara tadabbur, nak tambah lagi. Antara yang pertama ialah mesti baca yang betul. Ulama buat contoh, kalau kita baca siratal ladzina an'amtu alaihim, nak tadabbur apa? Habis baca kat situ tu dah wasak makna dan sebagainya. So baiklah sahabat saya Ustaz Tirmizi, Ustaz Fazrul, ya. Kalau kita lihat dalam buku Haqqut Tilawah, apa dia sebut, dia berkenaan dengan Quran ni. Yang pertama dia kata Quran ni kita mesti amaliyatu itqani nutqi sahih. Dia mesti praktikal, menutur dengan tepat. Tapi hujung tu dia sebut bila takallufin wala ta'assufin, ya, tidak berlebih-lebihan, tidak melampau, ya. Dia sebut lagi qiraah sahlah, latifah, azbah, bacaan yang mudah, bacaan yang lembut dan didengar tu manis, sedap dengar. Itulah kalau kita dapat sempurnakan itu, saya kira untuk langkah yang pertama, mungkin walaupun seseorang tu payah nak ingat sifat-sifat huruf, contoh nama, sifat ataupun hukum mat tu tukar lagi ustaz, mat jaiz, mat wajib, nama tu tertukar lagi sebab mungkin sebutan tu dalam bahasa Arab kan, jaiz munfasil, wajib muttasil.
Dia main sebut je mat jaiz muttasil, mat wajib munfasil. Saya selalu confuse dulu. Terconfuse kan. Mat lazim kalimi, mat lazim harfi, ada mukhaffaf, ada musaqqal. Duk ingat benda tu je, lama-lama baca pun dah ni, dah berterabur. Jadi perkara itu kita letak yang kedua. Yang pertama dia cermat baca. Jangan bagi berubah huruf. Walaupun mungkin dia tak tahu sifat. Contoh kita kata wadkhulul baba. Baba tu tipis. Jangan dia baca wadkhulul baba. Contoh kan. Jadi takut-takut ada huruf-huruf tu bila kita ubah dia jadi lain. Contoh an'amta, an'amta. Dia jadi huruf ta. Jadi itu untuk peringkat awal. Jadi mungkin naik satu level, dia dah mula kenal nama-nama sifat dan hafal huruf-hurufnya. Kemudian tu naik lagi. Mungkin nak belajar taranum, lagu, untuk nak bagi kita kata penambahan, nilai tambah pada bacaan tu. Biar kita sendiri rasa seronok baca. Kemudian tu baru naik, mungkin nak masuk an-nabru ke, nak masuk apa-apa bab sekalipun. Oh, kita dah nampak, ini kalimah ni kena angkat, kalimah ni kena turun. Barulah kita sampai pada level itu. Tapi kita nak melangkau terus untuk konon-konon kita nak dapat bacaan yang baik, tanpa kita melalui level tangga yang betul, dia akan jadi cacah merbah. Kalau kita lihat memang banyak sebenarnya perkara-perkara yang kita nak isi tadabbur dengan bacaan ni. Contoh kata ulama bagi contoh perkataan yang sifat mausuf. Contohlah saya bawa contoh. Kita tak boleh suara satu naik satu turun. Contoh kita baca surah, kita kata apa? Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Dia satu rangkai kata. Kita tak boleh baca khafidatur rafi'ah ataupun khafidatur rafi'ah. Lain. Kerana nak bagi sama dia punya rentak tu. Tapi saya kira nak sampai kepada orang tu boleh kuasai mana rentak nak sama, mana nak turun, dia kena kuasai yang bawah ni sudah mantap. Tapi kalau kita nak terus pergi ke situ, macam doktor pakar lah Ustaz Faz kan. Betul. Dia jadi doktor berapa tahun baru layak mohon pakar. Jadi pakar. Betul. Buat pula study bertahun-tahun lagi. Mungkin sampai 10 tahun baru naik level doktor pakar. Doktor biasa dia tak pergi terus-terus bedah jantung dan sebagainya kerana dia belum sampai pada situ. Walaupun dia sudah doktor. Maka pembaca Quran, hatta qari pun, mungkin tuan-tuan tengok qari ustaz ni masuk tilawah dan sebagainya, dia pun ada juga perkara-perkara yang barangkali belum sampai level dia. Jadi kita tiap-tiap manusia ni ada kekurangan dan ada kelebihan. Jadi dalam kekurangan dan kelebihan tu kita sama-sama garap supaya orang ramai rasa seronok dan senang nak baca Quran. Jangan dijadikan satu benda yang susah, maka lama-lama kita takut kita tak boleh tarik ramai orang dan dia akan jadi fitnah. Itu yang kita risau. Betul. Jadi tohmahan masyarakat. Bila Ustaz nyatakan perkara sebentar tadi tu, kalau katakan belajar huruf makhrajnya dulu kan, kemudian tajwid, kemudian barulah pergi pada taranum dan juga pergi pada tajuk an-nabru ke apa sebagainya itu yang saya pun tak tahu apa dia punya istilah tu kan, kecuali baru dengar ni. Dia macam ada gear 1, gear 2, gear 3 Ustaz ya. Baru pergi pada gear 4 kan. Tiba-tiba masuk gear 4 memang rosak kereta kan. Dan ini kalau istilah dalam pendidikan bercakap tentang kalau orang buat bangunan kan ada nak pergi tingkat atas tu dia ada besi-besi tu kan, scaffolding istilahnya. Teknik pendidikan engineering di dalam engineering lah kan. Jadi dalam pendidikan ni memang kena bertahap-tahap kan. Kalau tidak digunakan bertahap-tahap itu, kita memang nak bawa ke atas kan. Tapi kalau tidak menggunakan tahap-tahap, tuan-tuan sekalian, khuatir kita ni excited sangat daftar untuk pergi program belajar tahap 4 kan. Rupanya tahap 1 entah ke mana kan. Khuatir satu ialah takut rosak dalaman kita pun rasa susahnya nak faham kan. Ini falsafah tinggi sangat ni. Malah bila Ustaz cakap tentang taranum tadi kan, bila cakap khafidatur rafi'ah kena sama level itu. Pasal bila saya tadabbur kan, dulu saya tadabbur ialah dengan tengok makna, tengok tafsir apa sebagainya. Tapi bila saya dengan Ustaz Tarmizi, lagu berbeza dia membawa kesan tadabbur berbeza kan. Tetapi mungkin saya tak ajar kepada anak murid saya bahawa okey, dengar Ustaz Tirmizi lagu apa, kita tadabbur tahap ini. Saya tak ajar. Pasal apa? Pasal yang itu level 3 kan. Dia ada kalau contohnya lagu Nahwan contohnya kan. Tadabburnya jadi macam lembut sikit. Tapi kalau katakan jiharkah ke kan, dia punya mesej tadabbur kalau tuan-tuan perasan dalam My Quran Time pun dia jadi berbeza. Tapi kalau ada yang tanya mengapa tadabbur ayat sama, lagu berbeza jadi berbeza, kalau nak belajar
itu bukan tahapnya lagi kan. Asasnya bagi tuan-tuan untuk tadabbur ini bacaan yang sahih tadi itu, kemudian kita lihat satu persatu. Kalau yang tak pandai bahasa Arab, ini level yang asas kan, tak pandai bahasa Arab, baca dulu terjemahan. Dan tanya apa Allah cakap dekat dalam ayat ini. Itu paling asas lah. Kita mula dulu level tadika, tahap tadika. Kalau ada kata bahawa saya nak pergi yang level tinggi macam mana, saya akan semak dulu. Tadika dah lepas ke belum? Kan? Kalau tadika pun cakap satu ayat entah ke mana-mana tadabburnya, saya tak berani nak pergi ajak dia pergi ke tahap 3 4. Khuatir apa? Khuatir nanti dia kata saya dah ada level 4 sijil. Kan. Tapi bila orang dengar macam orang yang entah cakap apa-apa ketika melaksanakan tadabbur. Jadi sama dalam pembacaan ini Ustaz ya. Okey. Jadi kita ingin melihat terus pada halaman 172. Kita nak terus baca kepada ayat yang ke-164 dan 165 ya. Mungkin kita nak minta satu daripada Ustaz Tirmizi mulakan. Ustaz Tirmizi dulu mula satu, kemudian Ustaz Amir Rahman menyambung ayat 165. Boleh Ustaz ya? Tak apalah, saya baca jugalah. Orang kata duduk saja pula. Okey. Baca sikit. Okey. Satu nampak Allah syaitanirrajim. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون صدق الله العظيم. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 164 hingga 165 ini mengingatkan kepada kita tentang bagaimana ya dialog di antara tiga kumpulan ya. Kumpulan pertama adalah orang yang buat masalah ketika peristiwa Sabt, peristiwa hari Sabtu, jangan tangkap ikan ya. Dan kumpulan kedua ialah kumpulan yang dia tak kisah. Dia tak ada komen, no comment. Dan kumpulan yang ketiga adalah kumpulan yang mengingatkan kepada mereka yang berbuat jenayah pada hari Sabtu menangkap ikan ya. Ada dua pendapat. Satu, ada yang kata bahawa dia hari Jumaat letak lukah dia, jaring dia, hari Sabtu dia tak pergi ambil, hari Ahad ataupun malam Ahad itu dia pergi ambil. Itu satu pendapat. Tapi satu pendapat ialah yang menyatakan bahawa mereka memang letak lukah mereka pada hari Sabtu, tapi mereka tak makan hari Sabtu. Tak makan ikan tersebut. Dia tunggu hari Ahad baru dia makan. Tapi dua-duanya menandakan mereka melanggar peraturan. Jadi pada waktu itu, dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang dibinasakan. Mengingatkan kepada kumpulan daripada Bani Israel, ada satu kumpulan umat Nabi Musa, dia mengingatkan kepada kaum yang degil tadi. Jadi dah memang Allah akan azab pada mereka yang degil ni, buat apa kamu nak ingatkan? Jawapan daripada orang yang mengingatkan ini, yang kumpulan ketiga tadi kata apa? Agar kami mempunyai alasan ma'ziratan ya ila rabbikum wala'allahum yattaqun, iaitu kami ada excuse, kami ada sebab, alasan beritahu, ya Allah, kami dah buat kerja kami ya Allah. Dan harapnya mereka itu yattaqun, iaitu minta ampun ataupun bertakwa agar jauh daripada bencana yang diberikan, yang Allah kata usibu bihi man asya,
kepada siapa yang melanggar peraturan pada hari Sabtu tersebut. Jadi ini adalah kefahaman kita yang dibawakan pada ayat 164 ini. Kita mengingatkan orang lain, tuan-tuan ingatkan pada anak, mengingatkan pada jiran, ya, seorang pemimpin ingatkan kepada rakyat, rakyat ingatkan pada pemimpin, bukan kerana orang itu sebenarnya, orang itu satu hal, tapi yang paling penting ialah ma'dziratan ila rabbikum, iaitu sebagai alasan, sebagai bukti bahawa sebenarnya ya Allah, kami ini nak selamatkan diri kami, kami dah beritahu pada mereka. Jadi Allah kata falamma nasuma dzukiru bihi anjaynal ladzina yanhauna 'anis su', apabila mereka lupa, yang diingatkan tu lupa, langgar juga, apa Allah kata? Allah selamatkan mereka yang yanhauna 'anis su', yang mencegah daripada kemungkaran. Jadi kita tegur orang, tuan-tuan, ya, bukannya kerana kita nak suruh orang tu jadi baik, harapnya jadi baik, kan? Tak degil. Tetapi yang paling penting untuk kita selamatkan adalah kita. Kalau kita tak tegur, kita sebenarnya menempah apa? Wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabim ba'isim bima kanu yafsukun, iaitu kita akan, Allah kata, kami menimpakan pada orang zalim itu azab kerana apa? Fasik, kederhakaan yang mereka lakukan. Jadi ini pelajaran penting yang kita dapat daripada ayat 100 ataupun halaman 172, dan kita nak ambil satu lagi pelajaran, ayat 100 ataupun halaman 173, tentang bagaimana kita ini sudah pun bersyahadah kepada Allah suatu masa dahulu pada ayat 172. Ini kita tak nak jadi orang yang lalai. Saya persilakan Ustaz Amir Rahman untuk membacakan ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum alastu birabbikum qalu bala syahidna Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim ayat 172 ini mengingatkan kepada kita bahawa kita diperkenalkan, ya, oleh Allah SWT, alastu bi rabbikum qalu bala, bahawa roh itu mengakui bahawa kami bersaksi. Tapi di situ Ustaz ni ada 3 titik tu. Titik tu boleh tak ceritakan sikit macam mana nak baca? Berhenti kat mana sepatutnya? Yang pertama ke, yang kedua ke, ataupun langgar terus? Silakan Ustaz. Dia kalau ada 3 titik ni, kita berhenti yang pertama, atau kita berhenti yang kedua, atau kita tak perlu berhenti pada kedua-duanya. Jadi bunyinya qalu bala syahidna an taqulu, atau qalu bala syahidna an taqulu, atau qalu bala syahidna an taqulu. Tapi yang dilarang qalu bala syahidna an taqulu. Ini sebenarnya hampir-hampir pada bab An-Nabru juga ni Ustaz. Sebab dia akan beza makna kalau berhenti sini, berhenti sini. Tapi mungkin insya-Allah di waktu yang lain kita mungkin Ustaz Tamizi akan beri pencerahan khas ya, tentang dan memang tadaburnya akan berbeza. Kalau salah dia punya tempat berhentinya itu, dia pasal ini bercakap tentang jawapan ketuhanan, kan, syahadah kepada Allah SWT ketika di alam roh lagi, sebelum lagi. Betul, ya. Jadi tapi maksudnya itu level tinggi, ya. Paling kurang pun kita dah tahu bahawa roh kita bersyahadah. Itu kefahaman level asas. Tapi kalau kita nak kait bala apa jadi, kalau syahidina apa jadi, tuan-tuan boleh nak faham, tetapi untuk sekarang ini saya reserve dahulu, simpan dahulu. Ada perkara yang kita tak perlu tahu segala-galanya. Kalau tahu segala-galanya Ustaz, ya, kita tahu segala-galanya apa yang ada di dalam dewan ini, rasanya kita pun boleh jadi
pening kepala ya. Boleh jadi gila pun sebenarnya ya bila ilmu yang tak patut kita fikir-fikirkan belum sampai masanya lagi. Ya itu sebabnya bagi cikgu-cikgu mengajar anak kecil ya, kalau anak tu cakap mengapa ada 3 titik ni, sama ada berhenti pertama ataupun berhenti kedua ataupun terus. Dah. Kalau dia cakap, "Mengapa cikgu?" "Awak buat je dulu ya. Nanti awak dah 2-3 tahun lagi boleh tanya lagi soalan tersebut." Ini tahap-tahap dalam pendidikan sebenarnya melambangkan kematangan bagi seorang guru. Itulah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang sesuai dulu, kepada Abu Bakar lain jawapannya, kepada seorang sahabat lain jawapannya, kerana memikirkan kemampuan si anak murid. Jadi kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memimpin kita semua bertemu dengan guru yang betul, dan guru-guru yang dibina ataupun yang mengajar juga mendapat rushd, kematangan dalam mengajar. Salah satu nak mendapat rushd ini selalu kita berdiskusi, merujuk kepada panduan Quran dan Sunnah dalam menjadi seorang pendidik, terutama pendidik Al-Quran. Sama-sama kita berdoa dipimpin oleh Ustaz Amir Rahman. Saya minta Ustaz Tamizi lah baca. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menjadikan kita di kalangan orang yang sentiasa bersama dengan Al-Quran, dan kita selalu memilih jalan terbaik menjadi orang-orang yang mengajar dan belajar Al-Quran dengan cara yang ditunjukkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesedaran ini yang kita bawakan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai platform tuan-tuan menyumbang idea bersama ya, agar Al-Quran ini disampaikan dengan cara yang terbaik, dengan isi yang terbaik yang sudah ada, dan disampaikan dengan teknik-teknik terbaik berdasarkan kepada apa yang ditunjukkan oleh Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu kita pada ulangan pada jam 5, pada jam 11 malam, 6 pagi esok insya-Allah. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Terus kita belajar mencari guru terbaik untuk Al-Quran kita insya-Allah. Bertemu lagi My Quran Time, baca faham aman insya-Allah.